memberikan peluang kepada saya untuk turut berucap dalam membahas tentang ucapan Si Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Saya berkongsi kegusaran Baginda Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong tentang ledakan penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease dengan izin NCD. Isu ini pernah dibangkitkan oleh Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang lepas dalam titah ucapan baginda pada tahun 2013, dan saya ingat saya pernah membahaskannya dan diberikan jawapan yang agak detail oleh Menteri Kesihatan, dan telah ada langkah-langkah misalnya selepas itu melihat kembali piramid makanan sebagai contoh. Namun benda ini masih berlaku dan tidak ada tanda penurunan akan ledakan penyakit tidak berjangkit ini, Tuan Ketua. Sebagai ahli parlimen, saya dimaklumkan dalam tempoh 10 hari ini saja beberapa kematian. 37 tahun mati kerana serangan sakit jantung, 38 tahun kena stroke dan selamat tapi cacat, 34 tahun juga meninggal kerana serangan sakit jantung, seorang lagi 46 tahun meninggalkan kanser, seorang lagi 50 tahun meninggalkan kanser. Ini sebagai ahli parlimen satu kawasan lain lagi banyak. Sedangkan ibu bapa mereka masih sihat walafiat. Maknanya ada sesuatu yang tidak kena dalam beberapa tahun, beberapa dekad yang terakhir ini dalam kesihatan dan cara kita menangani penyakit tidak berjangkit ini. Maka generasi awal cacat dan cedera dan juga merencatkan kesihatan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, hilang produktiviti semuanya. Saya cukup ingat sebelum saya datang ke parlimen menziarahi seorang yang berusia 54 tahun, sudah 27 tahun beliau stroke ketika umur 27 tahun. Saya nak memberitahu bahawa sebab terbesar pada pandangan saya ialah kerana teori kita tidak berubah. Teori yang dipakai sekarang, yang digunakan yang mula-mula disebut 60 tahun yang lalu, teori kalori. Menteri Kesihatan sebut calorie in, calorie out dengan izin, iaitu obesity, diabetes semua berlaku bila banyak kalori diambil, kurang kalori dikeluarkan. Dan kerana itu kita lihat kempen Kementerian Kesihatan. Saya nak sebut juga di Lebuh Raya kita tengok banyak papan tanda. Dan Pertua kalau di Lebuh Raya itu dengan kerjasama Kementerian Kerja Raya untuk mengatasi obesiti. Dan di luar bandar sampai kawasan-kawasan pedalaman di Kuala Kedah, kawasan hulu-hulu, Kampung Selarung Padang, Kampung Kuala Kangkung yang tak ada orang pun banyak dinaikkan papan tanda. Saya petik satu yang saya lihat di Kampung Selarung Padang, di tengah-tengah Padang, jaga kesihatan anda, makan dengan kurang kalori, teh tarik 44 kalori, dan kalau minum teh tarik kena berjalan bersama dengan berjalan kena kalorinya itu sama dengan berjalan 0.8 km. Makan satu pisang 88 kalori, 20 minit berjalan atau 1.6 km. Karipap 132 kalori, 2.4 km berjalan ataupun 30 minit berjalan. Tuan Dipertua, soalan saya, apa faedah kita letakkan ni semua? Pertama, sainsnya tak betul. Keduanya, siapa yang lihat papan tanda dan makan? Ketiganya, Tuan Dipertua, apa maksud berjalan? Maknanya kalau saya misalnya di Lebuh Raya, tiba-tiba saya makan roti canai, yang tak disebut di papan tanda sini, saya makan pisang sebiji, adakah saya kena park kereta saya dan berjalan 1.6 km untuk mendapatkan apa yang disebut equilibrium tadi balik? Itu doesn't make sense. Tak dengan izin, tak masuk akal. Apa faedahnya juga diletakkan? Saya yakin bahawa tidak sedikit belanja dikeluarkan untuk memasang papan tanda ini. Belanjanya, masanya, tenaganya merata-rata tempat di negara, tapi apa faedah? Ini semua, Tuan Yang Pertua, kerana kita pakai teori yang tak tepat tadi, iaitu teori kalori. Sebenarnya telah banyak kajian, ribu-ribu kajian dibuat sejak 58 tahun dulu, dan dikeluarkan berbagai kajian teori kalori yang dibangkitkan di Amerika ini. Tak ada satu kajian pun menunjukkan ia terpakai pada badan manusia. Badan manusia bukanlah mesin yang ringkas, bukan mesin termodinamik yang ringkas, maka masuk keluar itu tak berlaku. Dia ada hormon dan lain-lain lagi. Itu yang menyebabkan segala yang disyarahkan di merata tempat di Malaysia tak memberikan sebarang kesan. Pada obesiti dan lagi, tak ada pemberian kesan. Hari raya banyak banner-banner naik di masjid, kuih ini berapa kalori, tak ada siapa yang ikut. Dan kalau ikut pun tak ada faedah apa. Makanan boleh banyak kalori, misalnya telur dan lemak, tapi kita makan sedikit sudah kenyang. Makanan boleh kurang kalori seperti aiskrim, tapi kita makan banyak berulang-ulang.
Jadi ubahlah teori tadi kepada teori yang disebut, yang sekarang dipakai di seluruh negara, di banyak tempat di dunia dengan jayanya dalam membendung penyakit tidak berjangkit ini, yang disebut sebagai, dengan izin, hormonal theory of obesity, iaitu paras insulin yang menentukan akhirnya sama ada kita menyimpan lemak atau membakar lemak. Dan juga bahawa penyakit ini disebabkan oleh proses yang disebut keradangan atau inflammation. Ini boleh diubah dengan simple, banyak rujukan, ramai orang yang tahu, tapi malangnya Kementerian Kesihatan sangat lambat untuk berubah. Sangat lambat, masih pakai teori zaman dinosaur. Kalau kira perubatan zaman dinosaur lah, tempat lain dah berubah. Itu tak dapat kita tangguh-tangguh lagi, tuan betul. Dalam tahun 2014 kita membelanjakan 1.9 bilion ringgit untuk ubat kencing manis sahaja. Bukan rawatan kencing manis, ubat kencing manis saja. Siapa sembuh? Saya yakin tak ada siapa sembuh di Parlimen atau di Kuala Kedah. Tak tahu kalau tempat lain macam apa Kuala Kerau ada sembuh tak, wallahualam. Tapi tak ada yang sembuh. Apakah justifikasinya kita membelanjakan berbilion ringgit dan tak ada hasilnya, tuan betul? Maka ubah teori tadi, dan perlulah kita ubah tadi, maka rakyat akan lebih faham. Kita letakkan tanda-tanda yang mengelirukan di seluruh negara tentang kalori begini, berapa kalori, berapa banyak kena jalan, tak berkesan dan tak berlaku. Yang orang-orang yang terkena diabetes, obesiti, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, stroke ini di luar bandar, petani dan nelayan bukan sahaja berjalan 1.6 km, mereka bekerja yang bersamaan dengan berjalan berpuluh-puluh kilometer satu hari. Orang nelayan tempat saya tu yang betul, mereka bekerja di laut dengan tenaga 4 kerat yang cukup teruk, pakai banyak kalori, ribu-ribu kalori, tetapi mereka lah yang kena obesiti, mereka lah yang kena kencing manis di usia muda, mereka lah yang collapse, rebah kerana stroke dan serangan sakit jantung dan lain-lain yang saya sebut. Mati tadi orang Kuala Kedah, tuan betul. Jadi itulah kita kena ubah, dan saya mohon supaya Kementerian Kesihatan melihat kembali segala garis panduan dan teori yang digunakan. Selanjutnya saya nak sebut sedikit tentang Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Baru ini kita dikejutkan dengan tuduhan bahawa kelapa sawit yang diproses mengandungi molekul yang bersifat karsinogen yang menyebabkan kanser. Dan ini menyebabkan berlaku kegusaran, keresahan di Eropah dan memberikan kesan kepada pasaran kelapa sawit kita. Kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit lah ekspor kita sangat penting, tuan betul. 6% daripada GDP kita daripada minyak kelapa sawit, dan kita pernah berekspor sampai 60 bilion. Perlulah kita buat langkah-langkah untuk menjaga pasaran kita tadi. Sure saya ialah Kementerian Perusahaan dan Perladangan dan Komoditi ini kena memasarkan yang saya sebut sebagai virgin palm oil, dengan izin, minyak kelapa sawit dara, seperti konsep minyak kelapa dara sebagai makanan kesihatan. Kerana minyak kelapa sawit dara ialah salah satu daripada makanan bernutrien tinggi yang sangat berkhasiat, tuan betul. Ia mengandungi zat-zat carotins, provitamin A, ia mengandungi UB-decarenon ataupun coenzim Q10, vitamin E, tocotrienol, lemak mono tak tepu dan berlemak tepu yang sangat sihat. Kalau kita pasarkan dan kita jadikan ianya satu makanan kesihatan tersebar seluruh dunia, maka isu minyak kelapa sawit tidak sihat akan hilang. Dulu-dulu minyak kelapa mengalami masalah yang sama, tapi apabila orang menggunakan minyak kelapa dara dan merasakan ini makanan sihat, maka bila disebut apa-apa tentang kelapa, habis hilang. Sekarang kita membelanjakan banyak duit untuk memasarkan dan menjawab tumahan-tumahan yang akan terus berlaku di Eropah dan tempat lain. Tapi kalau kita boleh ubah image minyak kelapa sawit sebagai minyak kesihatan, dengan kita memasarkan virgin palm oil dengan izin, ataupun minyak kelapa sawit dara tadi, dan dia mendapat tempat di hati orang-orang yang the health conscious people dengan izin, orang yang menjaga kesihatan ni, maka hilang masalah tadi, dan kita dapat menjaga ekspor kita. Kerana kita paling kehadapan dalam penyelidikan tentang kelapa sawit, dan kelapa sawit kita dianggap bermutu tinggi di Eropah dan serta dunia, tuan dan betul. Ini satu komoditi yang sangat penting demi untuk keselamatan kita, our national safety, national security,
keselamatan kita, wang kita sampai 60 bilion Tuan Betul, maka perlu kita pasarkan. Lain-lain itu bila kita sebut kita nak jawab Tuan Mahan, tak larat kita jawab. Terima kasih Tuan Betul atas izin yang diberikan kepada saya, walaupun nak cakap lagi tapi moga-moga dapat faedah walaupun sekejap ya. Terima kasih.